Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin, muslimat, para sahabat yang menonton live audio kuliah kita pada malam ini, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun dalam siri kuliah yang terpaksa kita buat daripada rumah di atas arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berwajib supaya kita tidak keluar daripada rumah kita masing-masing, terutamanya aktiviti yang melibatkan perhimpunan yang ramai, insya-Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita pada Allah yang masih lagi memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, yang mana nikmat ini sangat penting kepada kita, dan itulah rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Di samping kita meletakkan kecintaan kita yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa jua keadaan, apa jua situasi, maka jangan kita tinggalkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, insya-Allah pada malam ini saya akan berkongsikan sedikit dengan situasi yang berlaku pada hari ini, yang kita lihat melanda bukan sahaja dalam negara kita tetapi juga di hampir seluruh dunia, meliputi 150 lebih negara yang sudah pun dilanda dengan wabak COVID-19 ini. Jadi apapun, pada malam ini saya nak berkongsikan sedikit apa yang disebut sebagai beberapa kaedah-kaedah dalam hukum yang melibatkan situasi wabak itu berlaku. Baik, para sahabat sekalian, yang pertama disebut antara kaedah yang diletak oleh para alim ulama supaya kita dapat memahami dengan sebaik-baik mungkin, iaitulah kaedah yang pertama disebut sebagai syariah li ta'min masalihul insan.
syariat itu adalah sebagai jaminan untuk keselamatan manusia. Syariat ataupun peraturan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala, adalah sebenarnya untuk keselamatan atau kemaslahatan manusia. Jadi Allah Ta'ala bawa turun peraturan, Allah bawa turun undang-undang. Contohnya bila mana Allah membenarkan kita memakan makanan yang tertentu dan melarang dari kita menjamah makanan-makanan tertentu, itu dinamakan sebagai satu bentuk syariat. Kerana tujuan Allah buat adalah untuk maslahat manusia. Untuk maslahat. Maslahat ni makna untuk kebaikan. Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha bijak, yang maha berkuasa. Jadi dia yang tahu apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, apa kehebatan manusia. Maka pada saat itu Allah meletakkan peraturannya supaya apa yang kita buat pada hari ini dia tidak akan tersasar daripada landasan yang sepatutnya. Itu yang kita kena faham lah. So maknanya bila Allah Ta'ala menurunkan syariat, sebenarnya Allah nak manusia ni jadi orang yang baik dan sempurna perjalanan hidup. Sebab Allah saja yang tahu mana baik, mana buruknya untuk manusia. Jadi oleh kerana itu, setiap syariat yang Allah Ta'ala turunkan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Dan jangan pula kita memandai-mandai untuk mengubah benda-benda yang dikeluarkan sebagai syariat dan juga arahan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka apa yang paling penting pada kita hari ini adalah memastikan perjalanan syariat itu berjalan dengan betul sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu ringkasan yang pertama. Maknanya kita kena faham Allah Ta'ala buat turunkan peraturan, undang-undang, hukum hakam sebenarnya untuk mencantikkan perjalanan hidup manusia. Jadi bila manusia mengingkari arahan itu atau melanggar arahan itu, maka di saat itulah akan timbulnya pelbagai masalah yang akan melanda kepada manusia itu sendiri. Jadi mudah fahamnya, tugas kita ikut saja arahan Allah dan Rasul. Baik, yang kedua antara kaedah yang disebut adalah al-muslihah al-ammah tuqaddimu 'ala al-muslihatil khassah. Kemaslahatan yang umum, maslahat umum perlu didahulukan berbanding dengan kepentingan atau maslahat yang lebih khusus. Maslahat umum perlu didahulukan berbanding dengan kepentingan yang lebih khusus. Okey. Contoh, kesihatan orang ramai mesti lebih diutamakan berbanding dengan keuntungan perniagaan ataupun pekerjaan. So kita kena tengok di sini didahulukan maslahat yang umum berbanding khusus. Khusus ni kita kata macam lebih kepada kelompok yang lebih kecil lah, macam peribadi, sekelompok yang kecil. Tetapi umum ni kepada kita kata seluruh rakyat jelata lah. Dia macam tu. Sebab itu contohnya kesihatan orang ramai lebih diutamakan berbanding keuntungan peniaga atau pekerja.
Sebab itu kita, dan setengah tempat lah kita sebut, macam situasi yang kita ada sekarang ini dalam keadaan arahan sekatan perjalanan atau kawalan sekatan pergerakan. Dan antaranya negeri Pahang, contohnya dia ada buat bermula ada 5 daerah kalau saya tak silap di negeri Pahang. Mereka letakkan aturan tambahan bermula 7 malam sehingga 7 pagi. Tidak ada sebarang perniagaan yang boleh dilakukan, termasuklah petrolpam ataupun kedai serbaguna, kedai mamak, restoran dan sebagainya. Sebab kita mengambil kira kesihatan orang ramai itu lebih penting, lebih mustahak berbanding dengan keuntungan peniaga itu sendiri. Sebab sekarang ni istilahnya dipanggil wabak. Dipanggil wabak. Wabak ni benda yang besar lah, benda yang diistilahkan sebagai masalah negara, benda yang besar. Jadi kita tidak boleh ada sikap selfish. Kalau selfie tak apa. Selfie ni kita ambil gambar lah, ambil gambar sendiri, yang tu tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah selfish. Kita ada sikap sombong, mementingkan diri sendiri. Kita nak kira keuntungan kita tanpa memikirkan maslahat kesihatan atau musibah yang dialami oleh orang-orang lain. Sebab itu di sana ada kaedah yang kita sebut tadi, maknanya maslahat umum perlu didahulukan berbanding dengan individu atau kepentingan khusus. Contohnya yang saya sebut tadi, kesihatan masyarakat itu lebih utama berbanding keuntungan orang yang berniaga. Dan tadi pun saya ada tengok dalam kenyataan Menteri Wilayah yang menyebut tentang peniaga-peniaga di Lembah Kelang, khususnya di Kuala Lumpur, terutamanya food truck, bermula hari ini tidak dibenarkan lagi berniaga, kerana bila adanya food truck dengan jumlah food truck yang agak banyak di sesuatu lokasi akan memungkinkan perhimpunan yang ramai untuk membeli dan sebagainya. Jadi mengambil kira maslahat itu, maka Kementerian Wilayah telah melarang pihak-pihak peniaga di kalangan food truck ini untuk menjalankan perniagaan mereka bermula esok lah. Jadi maknanya alhamdulillah mereka aku, dan inilah sifat yang penting sebenarnya, iaitu tanggungjawab bersama. Jangan kita ada sikap mementingkan diri sendiri. Baik, sahabat sekalian, kita teruskan lagi dengan nombor yang ketiga. Jadi kita ambil tenaga dulu sikit. Bismillah. Musim-musim COVID ni kena minum air suam banyak, kan? Bagi kuman tu cepat mati insya-Allah, dan dia tak boleh duduk lama dalam badan kita. Baik, yang ketiga, ulama letakkan satu kaedah yang paling popular, iaitu la darara wa la dirara. Tidak boleh memudaratkan diri, dan kita juga tidak boleh memudaratkan orang lain. Kita sendiri tak boleh memudaratkan diri kita, dan dalam masa yang sama tak boleh memudaratkan diri orang lain. Macam tu. Baik, contoh dia apa? Ulama sebut dalam isu COVID ini, contohnya kita wajib mengawal diri dari terkena wabak COVID-19, dan juga wajib dari merebakkannya kepada orang lain. Pertama, kita kena kawal diri kita sendiri. Ini yang selalu diwawarkan, ini yang selalu digembar-gemburkan oleh pihak berwajib. Pertama,
sentiasa mencuci tangan, tetapi yang terbaik bagi kita orang Islam adalah mengambil wuduk, kan. Sebab itu kita ni Islam dah atur kaedah yang paling terbaik sebenarnya. Secara tidak langsung, bila kita mengambil wuduk 5 kali sehari, itulah proses penyucian anggota zahir kita di tubuh badan kita yang ada, dari kepala sampailah ke kaki kita. Baik. Jadi yang pertama, cuci tangan, termasuklah menggunakan sabun, ataupun kalau tak ada, kita boleh guna hand sanitizer. Dan termasuk juga jarak kita dengan manusia yang lain, hendaklah paling kurangnya 1 meter. 1 meter, bukan 1 kilometer. Itu jauh sangat. 1 meter lah, dalam jarak 1 meter macam tu. Dan kemudian kita memakai mask atau penutup mulut bila perlu, dan kalau kesihatan kita dalam kondisi yang tidak berapa baik lah. Dan termasuk juga kita kawal diri kita supaya jangan keluar daripada rumah di mana yang diarahkan oleh pihak berwajib, kecuali bila ada keperluan yang mendesak lah. Contoh, kita nak beli makanan ataupun isi minyak. Isi minyak, minyak turun. Hari ni minyak turun lagi di paras yang paling rendah lah dalam sejarah Malaysia. Kalau tak silap Ustaz, minyak kuning tinggal RM1.44 seliter. Alhamdulillah lah, apa pun. Ialah sebab kebetulan minyak dunia pun turun, kan. Memang turun dengan kadar yang paling teruk lah. Oil and gas memang menghadapi masalah yang sangat besar lah sekarang ni. Jadi kita kawal diri jangan keluar, dan itu yang melibatkan kita lah. Maknanya kawal diri, jaga kebersihan, mandi, kemudian sentiasa mencuci tangan, mengambil wuduk, terutama bila keadaan tubuh badan kita yang tak berapa nak bersih. Jadi itu usaha dan ikhtiar yang agama ajar kita, yang sentiasa diwawarkan oleh pihak-pihak kementerian yang berwajib. Dan dalam masa yang sama, tugas kita tidak boleh memudaratkan orang lain. Tak boleh mudaratkan orang lain. Maknanya apa? Sebagaimana kisah yang pernah terjadi kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, apabila beliau pergi serombongan dari Madinah, bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi yang bertugas di sana, di negara Syam. Tiba-tiba dimaklumkan bahawasanya di sana ada apa yang dipanggil wabak taun sedang melanda. Lalu selepas Sayyidina Umar bermesyuarat, maka dia memaklumkan pada sahabat yang berada di Syam itu, kalau begitu kami akan pulang segera ke Madinah, bagi mengelakkan wabak taun itu melanda mereka. Lalu bila mereka balik ke Madinah, disitulah keluarnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut apabila kita berada dalam negara yang ada wabak, maka jangan kita keluar dari negara itu. Maknanya bila kita ada di situ, jangan keluar dari negara itu. Kalau kita tiada di situ, jangan pula masuk. Dia macam itulah. Maknanya bila kita berada di negara wabak, jangan keluar. Itu yang kerajaan buat. Tak dibenarkan kita keluar dari kawasan kita masing-masing, termasuklah melalui negeri ke negeri atau daripada Malaysia ke negara yang lain. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia tak apa faham. Bila cakap kan, tak apa faham. Nak juga duduk melepak di luar rumah, kedai kopi, di taman permainan, boleh pula exercise, berjoging bagai.
Jadi tak pasal-pasal dah kena marah dengan polis, dan tak pasal-pasal hari Ahad ni pihak tentera pula akan turun membantu pihak polis dalam mengawal pergerakan sekatan perjalanan ini. Nak cari penyakit sangat tak? Kan dah kena. Jangan sampai abang-abang askar turun tak lagi bagi pelempang lagi, tak pasal-pasal. Komando. Baik, para sahabat sekalian, itu makna kaedah yang ketiga tadi. Maknanya kita tidak boleh memudaratkan diri kita dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Itu kena hati-hati lah. Dan saya menambah sedikit, yang penting sekarang ni ialah tanggungjawab dan kejujuran. Kan? Maknanya kalau kita bawa balik luar negara, terutama di negara yang ada musibah itu, maka lebih baik kita buat self quarantine selama 14 hari terhadap diri kita sendirilah. Dan seandainya kita pergi buat rawatan di hospital atau klinik kerajaan, maka kita maklumkan sejujurnya yang kita ni baru balik dari mana, bertemu dengan siapa, supaya tidak meresahkan dan kita pula nanti yang menjadi, orang kata, penyebar kepada virus-virus yang berkenaan. Kita kena jujur lah. Sebab Ustaz tengok ada dalam laporan yang dikeluarkan, sudah ada staf daripada Kementerian Kesihatan Malaysia di kalangan doktor dan juga di kalangan staf nurse yang mereka ini terpaksa pula dikarantinkan, dan ada yang barangkali positif COVID ini sebab pesakitnya tidak jujur lah. Dia tidak memaklumkan ke mana dia pergi, dengan siapa dia punya kontak direct yang terakhir dia, kan. Jadi kita minta lah, khususnya kepada mereka-mereka yang ada tanda-tanda demam, selsema, batuk yang berpanjangan, maka kita buatlah saringan, kita buatlah rawatan yang sepatutnya, kerana kita tidak mahu kita pula yang menjadi penyebab virus ini akan terus merebak ke seluruh tempat yang lain. Kerana dalam sehari dua yang lepas kita tengok Jabatan Mufti Kerajaan Negara Mesir telah mengeluarkan satu fatwa, hendaklah rakyat jelata mematuhi arahan atau perintah sekatan perjalanan ini, dan seandainya mereka keluar dan mereka pula menjadi penyebar kepada virus-virus ini, maka dalam fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Darul Ifta, Jabatan Mufti Mesir, mengatakan hukumnya adalah berdosa besar bagi mereka yang keluar daripada sekatan ini dan menjadi pembawa virus, penyebar virus tanpa dia ketahui, dan dia menjadi puncanya, maka fatwa itu menyebut hukumnya adalah berdosa besar. Boleh tak? InsyaAllah. Nombor 4. Yang keempat, ad-dararu yadfa'u biqadaril imkan. Kemudaratan itu perlu dibendung semampu yang mungkin. Kemudaratan itu perlu dibendung semampu yang mungkin. Apa maksud dia? Kita bagi contoh. Contohnya, tindakan pihak berwajib melarang kita bebas bergerak bagi mengelakkan wabak itu merebak. Tindakan pihak berwajib yang melarang kita bebas bergerak bagi mengelak wabak itu dari merebak. Jadi ini yang kerajaan buat supaya kita jangan banyak bergerak. Kalau boleh beli stok makanan tu, belilah untuk 3-4 hari, bahan-bahan mentah dan sebagainya, supaya kita ni tak kerap keluar. Sebab bila keluar tu,
keluar daripada rumah dan sebagainya, risiko tu ada lah. Risiko untuk kena virus tu ada, kan? Betul. Sebab itu kadang-kadang bila arahan itu dikeluarkan, kita jangan ingkar. Contohlah, bila pihak berwajib kata tak boleh dirikan solat fardu Jumaat, macam hari ni kan, tidak ada solat fardu Jumaat, tetapi digantikan di rumah masing-masing dengan solat zuhur 4 rakaat. Dan termasuk juga larangan berjamaah 5 waktu di surau dan masjid. Jadi arahan ni kita jangan pula engkar. Sebab ialah ada orang kata kita kena takut Allah lebih dari segala-gala. Betul. Itu kita tidak nafikan. Memanglah sebagai akidah Muslim, akidah ahli sunnah wal jamaah, kita meletakkan Allah itu segala-galanya. Allah itu yang maha berkuasa, dialah yang buat segala-gala, dialah yang mengizinkan, dialah yang melenyapkan, dialah yang menciptakan, dialah yang menghapuskan, dialah yang menyembuhkan, dialah yang memberi mudarat, semuanya pada dia, dengan izin daripada dia. Kita percaya, kita mesti takut pada Allah. Bukan bermakna bila kita cakap, oh pasal apa pula nak kena tutup masjid? Takkan kita takut kuman atau virus lebih daripada takut Allah? Virus tu kan makhluk. Sedap ayat dia, kan? Jadi gini, orang-orang yang cakap macam ni kita letakkan dia dalam kandang rimau lah. Dah. Susah betul lah. Kita letakkan dia dalam kandang harimau dan beritahu pada dia, rimau juga makhluk Allah. Macam ada berani, kan? Tak usahlah cakap banyak sangat. Bila pihak berwajib dah keluar arahan, kita ikut, kan? Kita ikut je. Tak usah kita kata, oh kuman tu makhluk, tak ada kuasa. Memanglah virus tu tak ada kuasa, tapi Islam ajar kita berikhtiar, berusaha untuk mengelak. Dalam kaedah pun dia ada sebut, prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada pengubat. Jadi tidak hadir ke masjid itu bukan bermakna kita meruntuhkan syariat agama. Kalau kita buka balik dalam hadis Nabi SAW, dia ada kaedah. Contohlah, kalau hujan yang terlampau lebat sekalipun, kita pun tidak digalakkan berjamaah di surau masjid akibat hujan yang terlampau lebat sehingga menyebabkan banjir. Malahan ada kaedah pula yang membenarkan kita boleh buat solat secara jamak. Dan kalau kita tengok satu hadis lain pun, Nabi kata kalau sebelum solat ada yang makan bawang putih lah zaman dulu kan. Orang Arab ni dia suka makan bawang. Jadi kalau makan bawang pun Nabi kata jangan datang ke masjid. Itu setara makan bawang. Makruh kan, sebab bau yang tak apa elok. Macam kita makan durian lah kot. Macam tu lah. Itu pun tak digalakkan pergi masjid untuk berjamaah. Bayangkan sahabat sekalian, sekarang ni bukannya isunya bawang, isunya virus yang telah membunuh ribuan nyawa di seluruh dunia, yang telah mengakibatkan ratusan ribu yang dihinggapi virus COVID-19 ini. Jadi tak usah kita bercakap, yalah, nampak gaya tu bercakap tu macam betul kan, tapi fahaman tu tak apa tempat. Betul kita takut pada Allah, tak perlu takut pada makhluk, tetapi Islam ajar kita ikhtiar dan usaha. Baik, kita sambung sikit lagi. Yang kelima. Banyak lagi, dia ada 10. Yang kelima disebut iza ta'aradat mufsidatani raw'a a'zamahuma darara biirtikabi akhfahuma. Apabila tidak dapat dielak dari dua
kemudaratan. Tak dapat dielak daripada dua mudarat, hendaklah dikira mana yang lebih besar dan terpaksa menanggung mudarat yang lebih ringan. Bila bertembungnya dua mudarat, kita kena terpaksa ambil mudarat yang lebih ringan berbanding mudarat yang lebih kecil. Contoh, terpaksalah sebahagian peniaga menanggung kerugian demi menjaga daripada wabak yang lebih berbahaya. Jadi ialah bila adanya larangan perintah keluar secara bebas ni, bukan mungkin lah, maknanya kita percaya banyak peniaga-peniaga yang mungkin pendapatannya terjejas, kan, orang tak apa membeli. Tapi kalau sudut pemakanan tu saya rasa banyak je orang beli, kan. Dan hari ni pun kita ada Food Panda dan macam-macam lah, Grab Food yang boleh tolong hantar makanan di rumah. Jadi tak perlu pun keluar sebenarnya. Dan banyak juga yang buat COD. Jadi kita kena ambil kelebihan-kelebihan itu supaya pergerakan kita tu biar jadi terbatas dan tidak menyusahkan orang lain. Sebab peniaga ni dia terpaksa menanggung kerugian, kedai dia arah tutup dan sebagainya, demi untuk menjaga supaya virus atau wabak itu tidak lebih lagi berkembang atau lebih aktif lah, atau disebarkan dengan begitu mudah. Baik, itu nombor 5. Baik, yang keenam. Yang keenam, darul mafasid aula min jalabil musalih. Menolak kerosakan itu lebih utama dari mendapatkan kepentingan. Menolak kerosakan itu lebih utama dari mendapat kepentingan. Contoh, mengawal wabak itu lebih utama dari mendapat pahala solat berjamaah. Ini kaedah. Sebab itu para ulama, menteri agama kita yang baru, termasuk para mufti, bila mereka bermesyuarah, syura di kalangan mereka buat putusan tu bukan pandai-pandai, bukan sembang-sembang kosong. Mereka ada rujukan, mereka ada dalil, mereka ada kaedah yang pernah berlaku mungkin di zaman dahulu. Jadi tugas kita sebagai rakyat hendaklah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. So itu mengawal wabak lebih utama dari mendapat pahala solat berjamaah. Kita kawal tu lebih utama. Masalahnya yang sekarang ni kita tak boleh solat berjamaah di surau dan masjid saja. Azan tetap dikumandangkan. Azan tetap berkumandang. Cuma kita tak boleh pergi surau dan masjid. So kita boleh semayang di rumah. Tak ada masalah. Suami atau anak lelaki boleh jadi imam. Isteri, anak-anak yang lain boleh jadi makmum. Dapat juga pahala berjamaah. Cuma bezanya di rumah dan di masjid. Tetapi berdasarkan kaedah ini, itu yang kita kena buat. Sebab kita nak kawal wabak yang lebih besar berbanding pahala solat berjamaah itu sendiri. InsyaAllah bila kita hidup lagi lama nanti, lagi banyak solat berjamaah yang kita boleh buat. Cuma sekarang ni pihak berwajib dia minta hanya 2 minggu saja, sehingga 31 Mac untuk kita kawal pergerakan. Macam Perdana Menteri sebut baru ni, stay at home, jangan keluar, tangguhkan dululah balik kampung. Tak usah kita pula jadi penyebar virus di kampung. Sebab kita tak tahu, kan, benda ni dia tak nampak, tentera Allah ni dia tak nampak, tapi dia wujud. Jadi ialah orang kata masing-masing pakat-pakat lah usaha ikhtiar supaya benda ni dapat diputuskan. Jaringan jangka hayat virus COVID-19 yang bertahan selama 14 hari ni boleh kita putuskan jangka hayatnya dan tidak dapat direbakkan ke manusia yang lain, insya-Allah.
Baik, sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita minum dulu sekejap. Haus tu, cakap ni jangan main-main. Bismillah. Air kosong, kurang manis. Oh, sedap. Baik, nombor 7. Nombor 7. Tadi nombor 6 Nombor 7. Nombor 7. Abang Usop MISC. Apa dia, Pak Ustaz. Abang Usop. Orang kuat dari bumi. Baik, nombor 7. Kaedah yang ketujuh, ad-dararul asyadu yazalu bid-dararil akhaf. Mudarat yang besar dihilangkan dengan terpaksa menanggung mudarat yang kecil. Mudarat yang besar terpaksa dihilangkan dengan menanggung mudarat yang kecil. Contoh, tindakan kuarantin pada suspek COVID-19 adalah sebagai langkah pencegahan awal. Jadi tindakan mengkuarantinkan mereka-mereka yang disyaki ada tanda-tanda virus COVID ini, tindakan mengkuarantinkan itu ialah tindakan yang dipanggil mudarat kecil berbanding mudarat yang lebih besar, iaitu merebaknya virus itu. Jadi sebab itu kena dikuarantinkan, kena disekat selama 14 hari lah. Itu yang terbaik. Sebagaimana yang kita sebut tadi, langkah-langkah pencegahan itu dikira dengan jumlah 14 hari, sebab itulah jangka hayat virus COVID-19 yang kita ketahui. So, apa yang pihak berwajib buat hari ini, mengarahkan sekatan itu yang terbaik sebenarnya. Dan sebagai rakyat yang bertanggungjawab, rakyat yang prihatin, maka kita kena cuba buat benda ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Baik, kita nak habis dah sebab waktu azan isyak pun dah nak masuk. So kita akan sambung lagi sikit. Kita habiskan sikit lagi, insya-Allah. Yang ke-8, ad-darurah tuqaddiru biqadriha. Darurat itu dibenarkan mengikut kadar yang perlu saja. Darurat itu dibenarkan mengikut kadar yang perlu sahaja. Contoh dalam larangan ini, kita hanya boleh keluar rumah untuk keperluan saja. Bukan tak boleh keluar langsung. Boleh. Kita bukan perintah berkurung, bukan lockdown, tapi hanya sekatan perjalanan. Maknanya kalau betul-betul perlu, contoh nak pergi hospital, contohnya ada mungkin kematian, atau contohnya ada urusan perkahwinan, maknanya kita sendirilah, mungkin nak menikah ke apa kan, kena keluar rumah jumpa Tok Kadi, itu perlulah. Dan ataupun membeli barang keperluan harian, mungkin stok-stok bahan mentah, perlu, so boleh keluar. Maknanya darurat tu dibenar tapi dengan kadar yang perlu. Walaupun ada sekatan, tapi tidaklah langsung tak boleh keluar. Boleh keluar tapi dengan had yang tertentu. Maknanya kita beli-beli barang, terus balik, kan? Segera, dengan kadar segera. Dan digalakkan selepas kita keluar rumah tu, bila kita balik, digalakkan untuk kita mandi, tukar pakaian yang baru. Sebab kita tak tahu pakaian-pakaian kita tadi adakah sudah terkena kuman dan seumpamanya. Cikgu Adi ni masuk ni, Rosli.
orang kuat Masjid Kota Damansara. Terima kasih semua yang masih sudi menonton live kita pada malam ini. InsyaAllah kita nak habiskan sedikit lagi. Baik, nombor 9. Al-wajibu la yutraku illa al-wajib. Perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan jika ada perkara yang lebih wajib. Perkara yang wajib tidak boleh ditinggalkan melainkan jika ada perkara yang lebih wajib. Contoh, solat Jumaat tidak boleh ditinggalkan melainkan untuk menjaga kewajipan yang lain seperti memelihara wabak COVID-19 yang mengancam nyawa dari merebak. Solat Jumaat saja-saja tinggal memang tak boleh lah, kecuali kita musafir dan sebagainya yang dibenarkan untuk kita menggantikannya dengan solat zuhur. Ya Ustaz Zul Hazwan Ismail, sahabat yang hanya bertemu di alam maya setakat ni. Ustaz, kita nak ride sekali dah tak boleh ni Ustaz, kena duduk rumah dulu. Nanti selesai proses kuarantin ni kita PM lah. Walaupun dah dapat PM baru lah, kita PM nanti insyaAllah. Okey Ustaz dan sahabat yang lain, apa tadi? Solat Jumaat tak boleh tinggal melainkan ada kewajipan lain untuk menjaga kewajipan lain seperti penularan virus COVID-19. Sebab itu para ulama, para mufti telah bersidang, bermesyuarah dengan penuh keilmuan mereka, dan mereka buat ni bukan saja-saja, bukan seronok, bukan suka-suka, tapi berpandukan pada kaedah-kaedah yang tertentu. Ini antaranya lah yang kita sebutkan tadi. Jadi oleh kerana itu, yalah, walaupun hari ini kita rasa macam sayu hati juga, kita rasa macam sedih kan, terutama orang lelaki lah yang tak dapat mendirikan solat Jumaat, tak dapat dengar khutbah. Walaupun hanya solat zuhur di rumah, tapi suasananya tidak sama kan. Tapi nak buat macam mana, itu ketentuan Allah yang telah ditentu ke atas kita, jadi kita kena akur lah. Walaupun ada juga orang mempolitikkan isu ini, dia sebenarnya benda-benda macam ni tak payahlah kita politik kan. Kita hormati apa pun pegangan parti politik masing-masing. Tapi dalam isu COVID ni, ini isu negara, ini isu kesihatan, isu keselamatan sejagat. Jadi tak boleh lah kan kita nak menyindir-nyindir, oh dulu ada semayang, kerajaan baru ni tak semayang pula dah. Tak salah. Sebab yalah, benda-benda ni boleh mendatangkan dosa, boleh menghitamkan hati kita. Tak payahlah kita buat benda-benda macam tu. Baik, itu nombor 10. Nombor 9. Nombor 9. Kita ada lagi 3 lagi. 9, 10, 11, 12. Dia sampai 12. Sikit lagi. Yang ke-10. Al-fardu afdalu minan nafli. Perkara wajib lebih utama dari sunat. Perkara wajib lebih utama dari sunat, amalan sunat. Baik, contoh dia kata menjaga kesihatan dari wabak lebih utama dari solat berjamaah di masjid. Menjaga kesihatan itu lebih utama dari solat berjamaah di masjid dalam situasi hari ini. Sebab hari ini kita tengok pun ada 130 kes yang baru. Untuk hari ini saja ada penambahan 130 kes. Ada penambahan sikit lah kan? Dan ada juga melibatkan jemaah-jemaah tabligh yang terlibat dengan istimak tabligh di Masjid Seri Petaling pada 27 Februari yang lepas lah.
Jadi kita merayu juga kepada sahabat yang terlibat dengan perkumpulan jamaah tabligh ini supaya tampil dan pergi ke pusat kesihatan, hospital untuk membuat saringan supaya kita jadi hamba Allah yang lebih bertanggungjawab, dan supaya pandangan negatif masyarakat pada jamaah tabligh ini dapat kita hapuskan. Kan? Kita mengaku bukan semua orang mampu buat macam mana yang jamaah tabligh boleh buat. Ketuk pintu rumah orang, berdakwah dari rumah ke rumah, mendoakan setiap isi rumah yang ada. Saya sendiri pun tak mampu nak buat macam tu. Jadi apa pun kita raikan sumbangan mereka, tapi dalam masa yang sama kita mengingatkan juga supaya masing-masing yang pernah hadir di situ dengan jumlah yang sangat besar, supaya mereka tampil untuk segera membuat saringan, pemeriksaan dan sebagainya, supaya kita tidak jadi penyebar virus yang berkenaan. Baik, yang ke-11. Yang ke-11. Tasriful imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Tindakan pemimpin terhadap rakyat berpandukan maslahah. Tindakan pemimpin kepada rakyat adalah berpandukan maslahat. Bukan berpandu nafsu, berpandu ikut suka, tak. Pemimpin buat tindakan kepada rakyat mesti atas maslahah, yakni kepentingan rakyat. Contoh, tindakan kerajaan membuat sekatan dari bebas keluar adalah bertujuan menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat. Jadi tindakan pihak berwajib ni adalah betul berpandukan kaedah dalam usul fiqh, iaitu bertujuannya menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat lah. Sebab kesihatan, keselamatan rakyat itu sangat penting untuk dijaga berbanding penularan itu sendiri. Jadi tujuan disekat adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi tolonglah jadi rakyat Malaysia yang tanggungjawab, yang jujur, yang amanah, yang memberikan kerjasama yang sebaik-baik mungkin. Baik. Yang terakhir, yang ke-12 adalah hakamal hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan pemerintah mengangkat perselisihan. Keputusan pemerintah mengangkat perselisihan. Contoh, wajib mentaati keputusan pemerintah dalam perkara khilaf. Apatah lagi dalam perkara yang hampir disepakati oleh para ulama. Jadi maknanya apa juga yang diturunkan aturan oleh pihak berwajib, termasuklah oleh pihak Menteri Agama sendiri, jadi kita kena ikutlah. Walaupun mungkin di situ ada khilaf, yang khilaf pun kita kena ikut. Apatah lagi kalau arahan itu melibatkan benda yang disepakati oleh para ulama, lagilah kita kena ikut, insya-Allah. Baik, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, itu adalah ringkasan 12 kaedah hukum yang diletak oleh para ulama, yang bukanlah khusus untuk COVID-19, tetapi berbetulannya kita dalam situasi ini, jadi disandarkan ke situ. Maknanya kaedah yang 12 yang saya sebut tadi boleh diguna pakai dalam isu COVID-19 yang sedang melanda kita hari ini. Jadi apa pun, para sahabat sekalian, sebagai pengakhirannya, sebagai kesimpulan akhir untuk tazkirah kita pada malam ini atau kuliah maghrib live daripada rumah, sebab kita dah tak boleh berkuliah di luar ni, jadi kita ambil teknologi yang ada, insya-Allah, untuk kita buat live lah.
Mudah-mudahan ada manfaat. Jadi sebagai perakhirannya, saya nak menyebut sedikit yang pertama, dalam situasi begini, kita jangan tinggalkan istighfar kita kepada Allah dan selawat kita ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar dan selawat kita jangan tinggal. Yang selalu saya sebut dalam kuliah saya sebelum ini, istighfar satu hari 300 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 300 kali. Dan selawat juga kalau boleh 300 kali pun cantik. Kalau tak boleh, kita buat sekadar mana yang kita mampu. Selawat mana-mana yang kita rasa kita boleh selawat. Sebab selawat ni ada banyak kan. Selawat ni ada banyak, jadi kita gunakan baik-baik. Pilihlah selawat mana yang kita rasa selesa nak baca, yang kesemuanya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Banyakkan istighfar sebab ialah Allah sedang menguji kita, terutama umat Islam hari ini, dengan bahana virus yang tidak nampak lagi titik perakhirannya. Yang kedua, perbanyakkan doa, munajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan perbanyakkan sedekah, dengan perbanyakkan membaca Al-Quran, perbanyakkan zikir, selawat berjamaah di rumah dengan anak isteri. Inilah masa yang terbaik untuk kita muhasabah diri dan mintalah pertolongan Allah supaya segera Allah Ta'ala mengangkat virus yang sedang melanda ini di seluruh dunia. Bukan sahaja di negara umat Islam, tapi juga di negara-negara yang lain, terutamanya di Itali yang sekarang ini sedang memegang rekod tempat yang pertama dalam ranking 20 negara yang paling tinggi menghadapi masalah virus COVID-19 ini. Kita pakai doa, kita munajat, sebab kita tak tahu dalam ramai-ramai kita ini doa siapa yang Allah akan ambil. Mudah-mudahan adalah di kalangan kita juga, insya-Allah. Kita doa dengan penuh keikhlasan. Kita minta Allah lenyapkan virus ini dengan segera. Kita pun hanya tinggal 35 hari saja lagi menjelang Ramadan Al-Mubarak. Kita bimbang juga, na'udzubillah, manalah tahu tak boleh tarawih pula lepas ni, na'udzubillah. Kita minta yang terbaik pada Allah, kita munajat. Mudah-mudahan Allah yang maha mendengar akan mendengar rintihan hamba-hambanya. Dan ingat, sekarang ini Allah Ta'ala sedang menarik nikmat pergerakan kepada kita, nikmat bekerja, nikmat-nikmat yang lain yang kita kecapi selama ini sedang ditarik oleh Allah. Dan inilah yang saya sebut tadi, masa yang terbaik untuk kita memohon keampunan, bermunajat dan berdoa sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah akan memakbulkannya, insya-Allah. Dan yang ketiga, kita ucapkan jutaan terima kasih pada semua petugas-petugas yang sibuk di luar sana, bermula dari Perdana Menteri, menteri-menteri kabinet yang lain, YB masing-masing, dan yang lebih utama juga di peringkat Kementerian Kesihatan Malaysia, para doktor, para nurse, para staf, waima, pemandu ambulan, jaga di hospital. Mereka ini adalah frontliner kita yang sangat hebat, yang berkorban apa saja, meninggalkan anak isteri di rumah yang mungkin tidak ada pengawasan yang baik, tapi mereka sanggup berjaga malam, tak tentu makan minumnya. Mereka memakai pakaian-pakaian yang kalau kita tengok sangat tebal, berlapis-lapis. Sudah tentunya panas, sudah tentunya sukar bagi mereka untuk membuang air dan sebagainya, apatah lagi untuk bersolat. Jadi benda-benda macam ni kita kena fikir juga.
Jangan kita mementingkan diri sendiri, kita bantu juga mereka. Mereka membantu kita dan kita juga kena membantu mereka, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, para sahabat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang dapat kita share dan kongsikan sedikit lagi pada hari ini, dan ada berita terbaru yang kita dapat. Ada satu lagi kematian yang berlaku di Tawau, Sabah. Yang Bang Yusuf ada beritahu ni, saya ada baca dalam grup Telegram Majlis Keselamatan Negara. Seorang lagi pesakit telah meninggal dunia. Pesakit kes ke-152, lelaki warga tempatan, berumur 58 tahun, dari kluster kes tabligh, meninggal dunia di Hospital Tawau pada jam 6.27 petang ini. Dan ini menjadikan 3 kematian di Malaysia setakat. Jadi kita doakanlah, mudah-mudahan tiada lagi kes kematian selepas ini. Dan kita doakan mereka-mereka yang meninggal dunia, 3 setakat ini di Malaysia, 2 daripadanya beragama Islam. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa mereka, Allah terima segala amal baik yang mereka buat, dan Allah selamatkan juga negara kita dengan disegera diangkatkan bala yang besar ini, yang menakutkan kita, yang merunsingkan kita, yang menyesakkan dada kita. Maka kita mohonlah pada Allah, sebab dialah yang banyak menenangkan kita semua. Ketenangan itu datang daripada Allah. Maka jangan tinggal munajat, berdoa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dunia akhirat, insya-Allah. Saya akan berakhir di sini dulu untuk malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa dalam siri kuliah live yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih pada semua sahabat yang menonton live pada malam ini. Terima kasih banyak atas sokongan, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua, dan kita jumpalah pada kuliah yang lain, insya-Allah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang, kelemahan daripada diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk. Sekecil.